boleh tengok ya apa nama kita boleh tengok apa kita boleh tengok kalau jatuh yang ni memang yang bermasalah dalam Malaysia ni politik ataupun kestabilan politik dalam Malaysia ni masalah tak lain tak bukan orang-orang di dalam ahli-ahli parlimen 212 yang ada ni, muka-muka yang ada di dalam 10 orang tu macam yang bermasalah. Sebab apa? Apa yang aku nampak, apa yang aku faham daripada segi Parti Bersatu depa duk asuk kan, depa duk asuk je supaya tinggalkan kerajaan Anwar Ibrahim mai duduk dengan Perikatan Nasional supaya Perikatan Nasional cukup 112. Okey. Orang-orang yang 10 orang di antara tu kemungkinan zaman Najib dia dah macam dia dah ada kuasa. Dia dah ada kuasa, dia dah jadi menteri daripada zaman Najib. Dan bila BN jatuh, ada yang melompat pi masuk Parti Bersatu, dia angkat menjadi menteri. Dan juga ada juga depa masih stay di dalam UMNO. Lepas tu 22 bulan saja depa jadi pembangkang. Depa duit tak banyak, semua tak banyak. Dan apabila macam berlaku langkah syaratan, okey. Macam terbentuk Perikatan Nasional, Anwar macam Muhyiddin Yassin sebagai macam Perdana Menteri. Lepas tu depa dilantik menjadi menteri. Depa dilantik macam disebabkan depa ni ramai-ramai UMNO depa sokong Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri dan dilantik sebagai menteri-menteri. Dah berapa tahun dah depa dah rasa nikmat menteri. Dan waktu zaman Muhyiddin pun depa dapat rasa nikmat menteri. Dan Muhyiddin jatuh, naik lagi Ismail Sabri, depa rasa lagi nikmat menteri. So bila sekarang ni UMNO dah jatuh teruk, dan untuk Parti Bersatu pun ataupun Perikatan Nasional ni depa jadi pembangkang. Depa tak dapat untuk berkuasa. Depa tak ada pula kedudukan menteri tu. Agak-agak hampa. Depa boleh hidup agak-agak hampa. Duit aku tak banyak lah. Rumah 2 biji, anak aku belajar dekat Oxford, menantu aku lagi itu ini agak-agak hampa. Depa boleh hidup kan. Jadi of course kod mana pun kemungkinan besar depa akan cari jalan supaya depa dapat berkuasa dan depa dapat kedudukan. Cuba bayangkan Ismail Sabri. Pada akulah, ini hanya pendapat aku kan. Ismail Sabri dia daripada zaman Najib kan, 22 bulan jadi ketua pembangkang. Lepas tu naik pula jadi kerajaan, jadi Menteri Pertahanan. Jadi Menteri Pertahanan. Lepas tu dilantik Timbalan Perdana Menteri. Lepas tu menjadi Perdana Menteri. Tapi kita tahu dia macam dia jadi menteri yang gagal kan. Dia bersama macam kabinet dan kerajaan yang gagal menguruskan negara. Sehinggalah parlimen dibubarkan. Dan sekarang ni macam mana cakap, cuba tengok bila Anwar Ibrahim tengok lagi seminggu 2 dia nak bentukkan kabinet. Tahu-tahu Ismail Sabri tak ada kedudukan di dalam kabinet. Agak-agak apakah perasaan Ismail Sabri? Apakah perasaan Ismail Sabri disebabkan dia tak ada kedudukan, sedangkan dia bekas Perdana Menteri, dia bekas Timbalan Perdana Menteri, dia bekas Menteri Pertahanan, dan zaman Najib tak tahu tu dia jadi menteri apa. Sama dengan kawan-kawan dia ni, yang paling melalak sekali Hishamuddin. Kawan dia jadi Menteri Pertahanan berapa lama, babe? Dapat level menteri, babe. Dia dapat level Kementerian Pertahanan yang boleh buat duit gila, bilion tau.
nak buat apa pembahagian apa nama ketenteraan billion of dollar tau. Dollar. Nak beli apa-apa import punya dollar kena bayar. Tak tahulah commission ke apa, mesti of course ya kan. Tapi cuba bayangkan orang yang puluhan tahun duk ada kuasa menteri, tahu-tahu dia tak dapat rasa nikmat menteri. Bayangkan dia. Sebab itulah kita boleh tengok orang yang melalak, orang yang tak, dia ni cakap straight je macam Ismail Sabri kan. Bila wartawan tu cakap PH atau PN, dia boleh dia boleh pilih PN. Sama dengan Isyamuddin kan. Oh, melalak update Twitter lah sana sini apa semua kan. Oh, dia nak sangat UMNO bergabung dengan Perikatan Nasional. Tapi takkan dia tak nampak Perikatan Nasional tu dok nak bunuh UMNO. Takkan dia tak nampak lagi kan. Tapi mungkin tak apalah, aku duduk dengan orang yang dia nak bunuh aku pun tak apa, yang penting aku dapat jadi menteri. Jadi itulah, kita dapat bayangkan, kita dapat fikir lagi yang mana kita rasa manusia yang bermanfaat. PRU16 hapus untuk orang-orang yang kita nampak dia bermanfaat untuk rakyat Malaysia, untuk parlimen dia, untuk PRU16 undilah dia. Tapi kalau untuk PRU16 kita tengok dia macam satu penggal 5 tahun ni, dia tak bermanfaat kan. Dia tak bermanfaat kepada rakyat-rakyat dia. PRU16 sepak buang kan. Kita mengharapkan perubahan. Kita nak orang yang jadi wakil rakyat tu, wakil rakyat yang berpengetahuan dan memang ahli-ahlinya. Macam dia nak lantik jadi menteri. Takkan nak lantik menteri-menteri yang bodoh ya. Takkan nak lantik menteri-menteri yang sijil pun kan, kelulusan beli. Sedangkan kita pun tahu dia dia umur 18, dia dah join politik, dia dah jadi esko lah apalah, macam di zaman bapak dia jadi menteri kan, bapak dia jadi Perdana Menteri. Lepas tu dia dah duduk dalam politik apa semua. Bila masa dia pergi belajar, soal ini dah ada orang petikai tau kan. Ada orang sama umur dengan dia, satu kampung dengan dia. Dia dulu tak buat kerja apa, tak pergi sama belajar mana pun. Tapi waktu nak jadi menteri, kelulusan gila PhD lah, degree lah, itulah inilah. Kita fikir sendiri lagi. Jadi fikir lagi kan. Kita boleh tengok, kita doakan kestabilan politik dalam Malaysia ni makin hari makin kukuh dan makin kuat. Jadi subscribe, like, komen dan share geng. Kita pun hanya boleh tunggu dan lihat. Kita doakan yang terbaik. Kita harapkan Malaysia menjadi yang lebih baik dan juga Malaysia jadi yang terbaik, lebih dapat kerja negara macam negara yang dah tinggal kita hampir 20 tahun. Indonesia dengan Malaysia di atas macam profesor kajian-kajian mereka, kita dah ketinggalan 20 tahun ni. Okey kan? Ni dah pukul 3 pagi. Aku mengantuk sangat baru balik kerja letih. Jadi kita sambung esok. Subscribe, like, komen dan share. Hantar amat ampak untuk Assalamualaikum.